Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, dah jumpa punca beras tempatan gaib, kilang sorok 180 tan metrik beras disita. Rupa-rupanya ini tempat di Sorok dan telah dijumpai punca beras tempatan ni gaib. Yang hairannya menteri kata beras cukup, tapi tak cukup-cukup juga kata orang ataupun rakyat netizen bila pergi ke pasar raya. Tidak, itu yang hairan. Menteri kata cukup, rupa-rupanya betul lah yang menteri kata. Memang cukup, tapi gaib. Gaib kemana? Disorokkan. Siapa sorokkan? Bukan toyol. Ramai yang cakap toyol. Ada orang kata hantu jembalang. Bukanlah, dalam ruangan komen ada cakap toyol lah, hantu jembelang lah dan macam-macam. Bukan. Bukan toyol, bukan jembelang. Tapi manusia yang bertopengkan toyol. Iyalah, kenapa kita cakap begitu? Sebab mereka ni menyusahkan rakyat. Menyusahkan rakyat lah kan. Baik bagus-bagus, kita cukup makan, cukup beras. Disorok pula, tak tahulah apa tujuan mereka. Namun demikian kita bersyukur sebab punca beras tempatan gaib telah ditemui dan rupa-rupanya 180 tan metrik telah pun disorok dan disita. Masalah bekalan beras tempatan gaib semakin dijumpai puncanya. Susulan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan ke atas sebuah kilang beras di Kedah. Syarikat kilang itu kena sita dalam Ops BPT semalam selepas disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik dianggarkan mencecah 405.000. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras tempatan putih tempatan di dalam kampit jambu berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kesiasatan, kata beliau. Cuma saya dimaklumkan pihak kawal sedia padi dan beras melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Katanya kepada pemberita selepas menyertai operasi pemantauan ke atas sebuah kilang beras di Kedah hari ini. Beliau memaklumkan kes tersebut sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras 1996. Sehubungan itu, Chan memberi amaran kepada pihak yang berkaitan agar mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Okey, pada pendapat kamulah kan, apa hukuman yang selayaknya diberikan kepada penyorok-penyorok beras ini yang cuba mengaut keuntungan di saat rakyat susah? Anwar sudah beri amaran. Perdana Menteri kita sudah beri amaran. Dia kata sampai ke lubang cacing pun akan dicari. Dia kata awas. Anwar Ibrahim berikan amaran paling keras baru-baru ini kepada orang yang cuba membuatkan beras tidak cukup. Jadi agak-agak hukumannya besar atau tidak, saya rasa hukumannya memang akan sangat berat. Ujarnya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang dapati melanggar peraturan sedia ada. Setakat ini tambahnya, pasukan petugas Ops BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah. Pemeriksaan itu jelasnya bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dan beras putih import. Susulan kejayaan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan itu, rata-rata rakyat menyambut baik ketegasan pihak kementerian terlibat dan berharap pemeriksaan lebih kerap dilakukan di seluruh negara. Ramai menyifatkan kerajaan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa ini bersungguh-sungguh memerangi pemborong dan pengilang yang jahat, menyorok bekaran beras, tidak seperti pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Wah, ini memang pedas. Kenyataan terakhir itu memang sangat pedaslah. Dan untuk makluman kita semua, ada satu jaminan yang terbaik untuk kita bahawa bekalan beras putih tempatan akan pulih dalam tempoh sebulan lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang isu beras yang tak cukup-cukup di Semenanjung Malaysia khususnya. Rupa-rupanya ini yang telah didedahkan oleh SPRM. Kalau sebelum ini heboh tentang penipuan pembekalan beras melibatkan RM 100 juta ringgit Malaysia, kali ini digemparkan pula apabila kerajaan disahkan menyita kilang beras di Kedah yang mana telah menyorok 180 tan metrik beras. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kilang ini sepatutnya mengeluarkan beras untuk bekalan Semenanjung Malaysia. Tapi tergamak mereka menyorokkan beras 180 tan itu. Menjadi persoalan sekarang ialah apa tujuan mereka menyorokkan beras ataupun beras itu menyorok padi atau beras ini yang berjumlah 180 tan ini daripada dipasarkan. Ada netizen mengatakan bahwa mungkin yang pertama ialah untuk meraih harga atau untuk cuba-cuba mau mengapungkan harga supaya apabila barangan kurang, harga akan naik. Ada satu lagi teori konspirasi yang muncul daripada kalangan peminat politik. Mereka kata mungkin itu adalah salah satu cara untuk mensabotaj kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Pakatan Harapan Barisan Nasional. Mereka kata supaya ada peluru untuk ditembak kepada kerajaan perpaduan sekarang. Ialah kan apabila tidak cukup beras adalah bahan yang boleh dijajah di mana-mana kempen, di mana-mana ucapan dan sebagainya. Rupa-rupanya ini pula yang terjadi, dan yang lebih menarik lagi ianya berlaku pula di jelapang padi Malaysia, yaitu di negeri Kedah. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik dianggarkan bernilai RM405.000 Malaysia. Menerusi operasi beras putih tempatan OPBPT yang dijalankan semalam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras putih tempatan BPT di dalam kampit jumbo berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh kita dedahkan supaya tidak mengganggu kes yang masih dalam siasatan. Ini merupakan sitaan pertama di bawah OPBPT. Cuma saya dimaklumkan pihak Kawal Selia Padi dan Beras KPB melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Katanya, kepada pemberita selepas menyertai operasi pemantauan ke atas sebuah kilang beras di Aloseta hari ini. Chan berkata, kes itu sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522, dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras Perlesenan Kilang-Kilang Padi 1996. Beliau turut memberi amaran kepada pihak yang berkenan supaya mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan menegaskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mereka yang didapati melanggar peraturan sedia ada. Chan berkata, setakat ini pasukan petugas Ops BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dengan beras putih import. Sementara itu, mengulas mengenai gesaan petani di negeri ini agar harga belian padi oleh pekilang atau pengilang dinaikkan, Chan berkata, kementeriannya memahami masalah yang dihadapi pesawah dan sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap isu itu. Namun, beliau menegaskan sebarang penyelarasan terhadap harga belian padi perlu seiring dengan harga runcit yang dikenakan terhadap pengguna bagi mengelakkan kerugian kepada pihak pemborong dan pengilang.
mengulas mengenai cadangan setengah pihak agar kadar skim subsidi harga padi dinaikkan. Chan berkata kerajaan baru saja menaikkannya daripada 360 per tan metrik kepada 500 ringgit per tan metrik pada Ogos lalu. Jadi saya rasa dalam masa terdekat ini untuk naikkan lagi bukan sesuatu yang senang. Jadi kita akan melihat daripada sudut yang lain untuk memuaskan hati semua pihak dan pihak berkepentingan dalam industri ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang menganggap Sanusi sebagai pahlawan, panglima perang paling berani. Namun demikian, ada juga pemerhati politik dan juga penganalisis politik mengatakan bahawa Sanusi bermelut celupar, tidak beradab dan sangat berani dalam mempersoalkan banyak perkara. Ada juga yang kata Sanusi ini cakap dulu baru fikir. Tak tahulah mana kebenarannya, tetapi ada juga perkara-perkara yang seakan-akan apabila diteliti, memang Sanusi cakap baru akhirnya akan mengatakan dipetik pula di luar konteks atau di luar konteks apa yang dia mau sampaikan. Baru-baru ini kita sudah tahu bahawa Sanusi telah pun didakwa atas dua pertuduhan di mahkamah berkaitan dengan akta hasutan. Salah satu daripadanya ialah mempertikai keputusan daripada yang di Pertuan Agong atau titah yang di Pertuan Agong dan juga mempertikai keputusan Sultan Selangor. Terkini selepas PRN Pelangai, tak sangka dan kita pun terkejut, rupa-rupanya Polis Pahang turut memanggil Sanusi untuk memberikan keterangan. Ini apabila satu kempen yang dianjurkan, yang disertai, yang mana Sanusi bercakap di dalam kempen tersebut, mungkin ada perkataan yang menyinggung perasaan atau sebagainya, yang menyebabkan polis mengesahkan memanggil Sanusi untuk rakam keterangan. Saudara-saudara sekalian, Polis Pahang telah pun mengesahkan merakam percakapan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang difahamkan berhubung kenyataan yang beliau buat semasa sesi ceramah pada 22 September lepas, sehari sebelum penamaan calon bagi pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Othman berkata, keterangan Muhammad Sanusi direkodkan di Balai Polis Mancis, Bentong pada 7 Oktober lepas. Susulan terdapat 2 laporan terhadap beliau yang telah dibuat. Keseluruhannya, kita sudah mengambil keterangan 5 individu dan siasatan lanjut masih dijalankan sebelum dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Katanya kepada bernama semasa ditemui selepas perhimpunan bulanan polis Pahang di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang di sini hari ini. Beliau berkata siasatan terhadap Muhammad Sanusi Maknor itu dibuat mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dalam perkembangan yang bersama juga, Yahya turut berkata melaporkan tentang bedah siasat terhadap pendaki warga India Nantan Suresh Nadkarni, 44 tahun yang ditemui maut selepas mendaki Gunung Jasar di Cameron Highlands sebelum ini, mengesahkan mangsa mengalami hypotermia. Urusan berkaitan penyerahan jasad mangsa kepada wakil waris telah dilakukan oleh Polis Kontijen Perak selepas bedah siasat di hospital di Ipoh selesai pada 1 Oktober lepas. Sebelum ini, mangsa dilaporkan hilang sejak 22 September semasa melakukan aktiviti mendaki di Trail 10 Gunung Jasar seorang diri. Dipercayai tersasar dari laluan asal semasa turun dari puncak bukit sehingga tersesat melepasi sempadan Perak. Mayat mangsa ditemui pada petang 30 September di satu anak sungai kira-kira 6 km dari pos kawalan tempat kejadian piket TK di kaki gunung itu.
dan dibawa turun menggunakan helikopter pasukan gerakan udara PGU pada 1 Oktober. Nandan Suresh yang bekerja sebagai aktuari mendaftar masuk ke Hiker Sleep Port Guest House Tanah Rata pada 19 September dan sepatutnya mendaftar keluar pada 24 September. Namun rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar Tanah Rata mendapati mangsa keluar dari hotel pada pagi 22 September. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.